Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-55 hingga 58 yang menjelaskan kepada kita kehebatan nikmat yang Allah berikan kepada ahli syurga. Ini dalam bab ta'qib at-targhib ba'da at-tarhib. Seperti kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur, satu uslub dalam Quran ini bahawa penyertaan kisah ahli syurga, nikmat-nikmatnya dibawa selepas daripada penderitaan ahli neraka, bahawa ini merupakan satu tasliyah, motivasi dan juga berita gembira, hiburan untuk orang beriman supaya jangan alpa, jangan lalai. Firman Allah SWT ayat ke-55, 56, 57 dan 58. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, boleh buka jilid ke-8 muka surat 36. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, berbaring di atas pelamin-pelamin. Di syurga itu mereka memperolehi buah-buahan dan memperolehi apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi Allah memberi informasi kepada kita tentang penghuni syurga ni. Ketika orang beriman yang saleh memasuki taman-taman syurga pada hari kiamat, mereka sibuk dengan macam-macam bentuk kesenangan, kenikmatan, kemenangan yang agung yang belum pernah mereka lihat, belum pernah mereka dengar dan belum pernah terdetik dalam hati mereka. Mereka bersenang lenang menikmati dan begitu kagum terhadap macam-macam nikmat yang Allah berikan untuk mereka. Tidak hanya itu, mereka juga bersenang lenang, bergembira dengan isteri mereka sebagaimana yang Allah jelaskan di sini. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Di syurga, penghuni syurga ni tadi dengan pasangan mereka berada di bawah teduhan pohon yang rindang dan tidak kena pada cahaya matahari, sebab di syurga memang tidak ada matahari. Mereka duduk bersantai di atas sofa-sofa yang mempunyai saqaf, mempunyai atap, dan araik seperti yang telah saya terangkan kepada tuan-tuan merupakan tempat duduk ibarat macam pelamin. Katil pelamin lah, senang kalau nak kata. Senangnya mereka berada di bawah teduhan dan menduduki tempat yang lembut, empuk, yang semuanya menjadi impian idaman setiap manusia. Kita pergi ke hotel 5 bintang, duduk dekat bahagian lobinya, disediakan minuman, dihadiri oleh pelayan-pelayan dengan pakaiannya. Kalau kat dunia kita melihat seorang perempuan, hukumnya haram. Melihat terlihat sekali, jangan lihat untuk kali yang kedua, alihkan pandangan. Di syurga semuanya halal. Maka tidak baloi seorang itu untuk melakukan satu maksiat di dunia, dan boleh jadi terdedah kepada masyarakat. Pada hari ini berbagai-bagai perkara boleh orang beritahu nak menjatuhkan seseorang dalam perkara-perkara yang bersifat demikian. Di akhirat semuanya halal. Maka kesenangan tersebut tidak sahaja wujud secara batin, namun secara zahir juga. Kerana itu datang ayat lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka disediakan berbagai bentuk buah-buahan dan segala mereka harapkan, tegasnya segala bentuk nikmat yang mereka inginkan masa kat dunia dulu tak dapat, maka di akhirat mereka dapat. Benar kata para salafus salih, melakukan taat di dunia susahnya sesaat, nikmatnya berabad. Sebaliknya melakukan maksiat di dunia seronoknya sesaat, menderitanya berabad. Faham tak tuan-tuan? Kat dunia kita buat satu keseronokan, berapa lama kita boleh hidup dalam kenikmatan? 10 tahun, 100 tahun? Tak ada tuan-tuan, tak ada siapa mau hidup lebih 1 tahun. Dalam hadis mengatakan jarang-jarang orang dapat melepasi umur tersebut. Bahawa Nabi telah bersabda, kurun ini menyaksikan setiap orang tidak akan sampai umur 100 tahun. Maka nikmat kalau diperolehi pada yang halal tak mengapa, itu pun akan dihisap. Kerana kita belajar hadis la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tak akan beranjak kaki manusia di depan Tuhannya melainkan dia menjawab 4 soalan. Ya, apa soalannya tuan-tuan? Hadis Tirmizi ni, an jasadihi fima abla, tubuhnya di mana dihabiskan, an syababihi fima abla, fima afna, dalam jasadnya bagaimana dihabiskan, umurnya bagaimana digunakan, an malihi min aina iktasabahu fima anfaqahu, hartanya di mana diperolehi, ke mana digunakan, wa an ilmihi fima fa'ala bih, ilmunya bagaimana digunakan ilmu tersebut.
Boleh jawab soalan tu agak tuan. Kalau boleh jawab, buatlah apa yang kita buat pada hari ini. Teruskan. Kalau kita ada jawapan, buat. Tak ada jawapan, jangan buat tuan-tuan. Kerana berdirinya manusia di depan Tuhannya besok telanjang bogil, tak berkhatan. Dia akan ditanya soalan tu. Tak ada siapa akan jawab. Kita akan lihat selepas ni mulut nanti dikatup. Anggota yang akan menjawab. Setengah riwayat mengatakan kaki kanan yang mula-mula menjawab. Setengah riwayat mengatakan kaki peha kiri yang mula-mula akan menjawab. Itu disebut oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Abdul Mansur dalam kumpulan riwayat-riwayat yang dikemukakan. Nanti kita akan lihat berkenaan hal ini. Allah kembali cerita tentang Ashabun Nar. Maka kesempurnaan nikmat yang diperoleh oleh ahli syurga ni tadi, fi syughulin fakihun, telah saya jelaskan, keseronokan, kerja, kesibukan, tapi semuanya mendatangkan hasil, iaitu kegembiraan, berbeza daripada kesibukan dunia yang tidak sedikit membawa kepada kesukaran, kesulitan, tekanan, bawa kematian kadang-kadang, kesibukan kat dunia, sakit jantung dan sebagainya. Itu adalah satu kesibukan yang menyeronokkan di akhirat. Allah gambarkan fi syughulin fakihun tadi, itu satu yang bersifat batin. Kemudian lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka dalam syurga besok segala buah-buahan akan dihimpunkan untuk mereka. Ini merupakan kenikmatan yang bersifat zahir. Tadi batin, sekarang zahir. Tegasnya segala nikmat yang mereka inginkan pasti datang di hadapan mereka. Sebab itu Allah gunakan perkataan wa lahum fiha ma yad'un. Yad'un ini mungkin berasal dari perkataan da'wah, ataupun mungkin berasal pada yadda'i. Ini disebut sarafnya. Kalau yadda'un ini atas yafta'ilun, itu merujuk kepada satu bentuk permintaan yang dibuat ketika di dunia dahulu bersungguh-sungguh. Ataupun yadda'un atau perkataan yadda'i, da'a yadda'i, maknanya kat akhirat itu diminta maka dia dapat. Salah satu dimaksud ni seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Ashur dan tafsirnya. Jadi penggunaan lahum fiha fakihatun di sini tanpa ada kalimah ya'kulun, kan, lahum fiha fakihatun. Kenapa tak disebut ya'kulun? Ini mengisyaratkan bahawa mereka dapat memilih, memiliki dan menguasai. Kalau sebut perkataan ya'kulun, maknanya satu bentuk saja. Tapi bila sebut lahum fiha fakihatun, bagi mereka ni ada nikmat memilih, memiliki dan menguasai. Ini kegunaan yang ada dalam bahasa Arab. Kemudian nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah untuk ahli syurga ni tadi, salamun qawlan min rabbir rahim. Nikmat yang paling tinggi adalah mereka mendapat ucapan salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza tau. Kalau seseorang datang menjemput kita, beritahu, Ustaz, fulan jemput datang kenduri kahwin anaknya. Berbeza tak daripada ayat, Ustaz, ini ada satu berita baik datang daripada orang sekian-sekian, dia mengharapkan Ustaz datang ke program dia. Dan berbeza tak? Yang ketiga, bila pemilik event itu sendiri datang jumpa dan mengajak kita pergi. Tentu berbeza kan tuan-tuan? Maka dalam ayat ini dia mengandungi nilai yang ketiga itu, iaitu seolah seruan, doa, ucapan, kesejahteraan datang daripada Allah SWT. Terus. Kerana telah kita nyatakan dalam bentuk syughulin fakihun itu, kegembiraan yang menguasai ahli syurga yang diperoleh oleh mereka, salah satu daripadanya berjumpa dengan Allah SWT, melihat Allah SWT. Dan dekatnya seseorang itu kepada Allah pada hari tersebut, melihatnya mereka akan Tuhan seperti Nabi menggambarkan melihat bulan purnama pada malam ia bersinar penuh. Maka kedudukan manusia itu berbeza-beza. Darajatun indallah. Kedekatan, hubungan ataupun lokasi seorang itu untuk berada dalam program bersama dengan Allah SWT itu bergantung banyak kepada kesungguhan mereka untuk datang awal dalam sembahyang-sembahyang berjemaah dan berjumuat. Nanti kita akan huraikan perkara ini. Jadi nikmat tertinggi dari segala nikmat yang mereka peroleh itu, Allah gambarkan ini merupakan ucapan penghormatan daripada Allah dengan salam yang disampaikan. Maksudnya, mereka berada dalam kesejahteraan, keamanan dari segala perkara yang tak diingini. Jadi Allah mengatakan kepada ahli syurga ni tadi, Salamun alaikum. Salamun alaikum ya ahlal jannah. Kesejahteraan bagi kamu, wahai penghuni syurga. Tak ada lagi kesukaran untuk kamu pada hari ini. Ini yang kita nyatakan. Satu kerja yang dilakukan ketaatan untuk Allah, susah hanya sesaat saja. Kerana 100 tahun tu kalau banding dengan akhirat tu, berapa waktunya tuan-tuan? Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, wahai hamba. Bagikan. Kalau berarti satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun kat dunia, maknanya kalau satu hari itu 24 jam bagi kepada 1000, maknanya tuan-tuan kehidupan kita kat dunia yang kita rasa panjang ni umpama macam kalkatu. Lahir pukul 7 pagi, mati pukul 9 pagi. Itulah 100 tahun. Bayangkan tuan, 24 jam kalau kita bahagikan kepada nilai ini tadi, berarti hidup dikira di akhirat bagai saat saja sebenarnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi penghormatan untuk ahli syurga ni tadi, kaum mukminin ni tadi, yang disampaikan sama ada melalui perantaraan malaikat ataupun
Allah SWT sendiri menyampaikannya kepada manusia itu. Jadi Allah memberi salam kepada mereka sama ada melalui perantaraan malaikat ataupun tanpa perantaraan, dan itulah merupakan nikmat yang paling besar di akhirat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita tentang kehebatan ahli syurga ni tadi yang Nabi sebutkan seperti dihimpunkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dan tafsirnya. Ala hal musyamirun ila jannah fa innal jannata la khatara laha hiya wa rabbil ka'bah nurun kulluha yatala'la wa rayhanatun tahtaz wa kasun mashid wa naharun muttarid wa samaratun nadijah wa zawjatun hasna'u jamila wa hulalun kathira wa maqamun ila abad fi dari salamatin wa fakihatun khadiratun wa khairun wa ni'matun fi mahallatin aliyatin bahiyya. Kamu tak mau ke bersegera ke syurga? Semuanya syurga tak boleh dibayangkan. Demi Tuhan pemilik Kaabah, semuanya cahaya yang bersinar, wangi yang harum semerbak, istana yang megah, syurga yang mengalir tenang, buah-buahan yang masak, pasangan-pasangan yang jelita, cantik, para bidadari yang banyak. Wanita di dunia ini ada kekotorannya tuan-tuan. Ada waktu dia uzur, ada waktu dia tak tahulah apa istilah yang digunakan, dia emotionally swing, ada waktu dia menjadi marah. Tapi wanita di syurga ni tuan-tuan, bila melihat seseorang lelaki itu dimarahi oleh isterinya saja, cerita gembira lah, usik-usik orang perempuan sikit. Maka berkatalah wanita-wanita di syurga itu, bidadari itu, kepada mereka yang mengusik suaminya, menyakiti hati suaminya, kamu ni memang tak menghargai suami. Nanti dia mati, dia kembali pada kami, padan muka kamu. Seolah macam itulah. Ya, orang perempuan jangan menyakiti suami banyak-banyak. Kerana dalam penjelasan di sini Nabi menggambarkan nikmat syurga tu memang tak ada tepiannya tuan-tuan. Wa fakihatun khadiratun wa khairun wa ni'matun fi mahallatin aliyatin bahiyah. Buah-buahan yang ranum, yang enak. Ahli syurga itu perempuan yang sentiasa bersih, tak pernah berkahak, tak pernah kencing, tidak ada berak, semuanya wangi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanan yang mereka makan semuanya bertukar menjadi peluh yang mewangi. Maka bacalah perkara-perkara semikian selalu, supaya dalam diri kita timbul rasa bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Perkataan salamun ini datang dari perkataan salimah. Ni, salamun qawlan min rabbir rahim, yang berarti, kalau kita lihat di sudut bahasa Arab, kata Imam Al-Asfahani, ia berkisar kepada makna keselamatan, terhindar dari segala benda yang buruk. Inilah makna salam dari sudut pasifnya. Ada juga yang bersifat aktif, iaitu pemerolehan sesuatu yang menyenangkan dan diharapkan. Kita harapkan, maka itu dipanggil dari sudut aktifnya. Jadi ucapan penghormatan yang diucapkan kepada penghuni syurga ni tadi pada saat pertemuan adalah salam, bukannya assalamualaikum macam kehidupan kita kat dunia ni. Agaknya kerana mungkin bila sebut perkataan salam dalam konteks akhirat memang tidak ada batasnya, berbeza dengan ketika di dunia. Maka itu sebab setiap kali perkataan yang digunakan oleh Allah, salamun alaikum tibtum, contohnya dalam surah Az-Zumar, ketika menceritakan kemasukan manusia yang beriman berbondong-bondong, berkumpulan, bergerombolan itu ke dalam syurga, maka Allah menyebut perkataannya secara nakirah juga. Jadi kalau kita bandingkan di dunia, maksudnya kalau disebut Assalamualaikum itu mungkin antara lain doa agar keselamatan, terhindar daripada bencana atau gangguan yang selalu mengganggu minda kita, emosi kita. Agaknya itu tujuan ucapan Assalamualaikum dengan makrifah ketika di dunia. Tapi di akhirat besok tinggal Salamun alaikum, sudah pun dinakirahkan. Ini lebih jelas lagi bila kita mengucapkan dan yang diucapkan kepadanya itu belum saling kenal. Maka sebab itu perlu ditekankan. Tapi ketika di syurga, maka doa itu bersifat nakirah, kerana doa seperti ketika kita kat dunia berbeza daripada ketika seseorang itu berada di akhirat. Jadi begitu juga syurga, salah satu namanya adalah Darussalam. Salah satu daripada nama syurga itu dipanggil Darussalam. Ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, nama-nama syurga yang disebut dalam banyak ayat daripada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita. Alangkah nikmatnya membaca ayat sedemikian. Mudah-mudahan subur hati kita untuk kembali kepada Allah dalam keadaan melakukan amal salih. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.